صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir, muka surat 6. Muka surat 6 bahagian ke-19 daripada atas. Muka surat 6 bahagian ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, makna tidak percaya, tidak mengaku sungguh segala perkara ini yakni keenam rukun iman, maka adalah ia barang siapa yang tidak percaya kafir. Tidak dinamakan akan dia, akan barang siapa yang tidak percaya tadi ni orang yang beriman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, makna tidak percaya ni tidak mengaku sungguh, tidak mengaku di hati akan sungguh segala perkara itu, yakni keenam rukun iman, yang mana terbentuknya iman terdahulunya di atas 6 asas atau 6 tunjang, jadi dinamakan dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama, percayakan Allah. Yang kedua, percayakan malaikat. Yang ketiga, percaya akan segala kitab. Yang keempat, percaya akan segala rasul. Kelima, percaya akan hari kiamat. Keenam, percaya dengan qada dan qadar. Itu iman, rukun iman, terbentuk iman atas 6 rukun. Sebaliknya, maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, makna tidak percaya ni tidak mengaku putus di hati. Sebab percaya akan Allah terdahulunya, makna percaya akan Allah mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Percaya dengan malaikat dengan makna mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada. Malaikat ni ada sungguh, bukan rekaan-rekaan, bukan cerita tahyul, bukan cerita tak benar. Kemudian percaya dengan kitab dengan makna mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna percaya. Sebaliknya, tidak percaya ini pula tidak mengaku, tidak mengaku putus di hati sungguh segala perkara itu berkaitan dengan keenam rukun iman. Tak jazam di hati. Kalau setakat terima tapi terima tak putus. Walaupun terima tu berat sebelah terima. Antara terima dengan tak terima tu hatinya lebih berat kepada sebelah terima.
Tapi putus ke tidak? Tidak putus. Hak tu tak panggil beriman lagi tu. Beriman mengaku putus di hati jazam. Mana 100% hak kita duk percaya tu. Hak tu dia panggil iman. Kalau setakat 99% je hak kita percaya, 1% tu kemungkinan sebaliknya. Yalah 99% Allah ada. Tapi kemungkinan kecil, walaupun kemungkinan kecil tu 1% pun mungkin jugalah. Mungkin juga Tuhan tak ada ni 1%. Dia panggil belum lagi beriman, belum lagi mengaku. Dia nak mengaku putus akan ke 6 rukun iman. Baru sah iman seseorang. Sebaliknya kalau tidak percaya, mana tidak mengaku putus di hati, maka orang ni dia panggil adalah ia kafir, tidak dinamakan dia orang yang beriman. Termasuk yang panjang pembicaraannya, tidak mengaku putus di hati akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan akan perkara yang akan berlaku. Hanya bahkan sampai peringkat Allah pun tidak mengetahui. Itu kafir ijma' ulama. Ataupun tidak mengaku putus di hati akan segala-gala perkara tu berlaku daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpegang perkara tu berlaku secara semula jadi. Dia ni orang panggil apa? Orang putih sebut apa? Acak kali dah orang sebut, tapi saya nak sebut tu tak pandai. Nature boleh panggil. Faham dah. Dah ngajar putih nak sebut seperkataan lah putih. Nature. Mana perkara itu berlaku semula jadi, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama. Tidak beriman walaupun rupa zahirnya orang Islam sekalipun. Tidak mengaku putus di hati dengan bahawa dia berpegang di hati ada perkara yang berlaku secara tumpang turuk semata-mata. Allah hanya sekadar buat satu perkara. Sebagai contoh, Allah menggerakkan satu perkara, kemudian yang lain tu bergerak sama. Bukan Allah yang gerakkan, Allah yang alirkan air, Allah yang gerakkan air daripada hulu ke hilir. Zahirnya mungkin kerana tinggi rendah lah, mungkin zahir dia gitu. Tapi pegangan kitanya, mengalirnya air, bergeraknya air adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Tapi semasa air tu mengalir, air tu bergerak, banyak benda dalam air tu bergerak samalah. Contohnya kalau ada sapah ke, abuk ke, benda rengang ke, ada lumpur ke, ada apa ke, dia akan mengalir sama, akan bergerak sama, mengikut nenek air yang digerakkan oleh Allah. Jadi yang bergerak bersama dengan air tu, ni sapah ke lumpur ke, bergerak tu Allah gerakkan. Tak payah Allah gerakkan, Allah cukup menggerakkan, mengalirkan air saja. Yang lain tu hanya bergerak tumpang tu, itu pun kafir ijma' ulama. Sebab apa? Sebab pegangan kita rukun ke-6, semua yang berlaku ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada azal selaras dengan ilmu. Sampai saat berlaku, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi, tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turuk. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak semula jadi banyaklah ceritanya. Hak tumpang turuk pun banyaklah ceritanya. Walaupun dah kitab biasa buat misal, semula jadi ni pisah api, dua tu. Dah kitab buat misal, tumpang turuk umpama bergerak cicing, tumpang turuk tangan yang digerakkan oleh Allah. Itu contoh kitab. Tapi perkara yang seolah-olah seperti semula jadi, perkara yang seolah-olah seperti tumpang turuk, banyak perkara lah. Banyak perkara. Bukan hanya pisah api, semua perkara lah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Pasang kipas, pasang aircon jadi sejuk.
Matahari memancar jadi panas. Bila panas jemur jadi kering. Oh tu banyak perkara tu. Jadi banyak perkara tu. Kesemua tu mari mana hak berlaku tu. Semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Kalau berpegang bahawa kenyang semula jadi kerana makan nasi. Hilang dahaga, hilang haus semula jadi kerana minum air contohnya. Itu kafir, ijma' ulama tidak dinamakan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh hak benda zahirnya seperti semula jadi. Sama juga hak zahirnya seperti tupang turuk. Hak misal tadi mengalirnya air. Banyak lagi lah. Bergeraknya sebuah kereta, bergeraknya sebuah bah. Hak dalam tu memanglah bergerak sama. Takkanlah kereta bergerak, bah bergerak, orang dalam tu terapung itu katung. Bila kereta bergerak, bah bergerak, hak dalam tu sekali bergerak. Contoh kalau kita kata ke lori bergerak, barang hak diangkut tu banyak mana gerak belaka. Lori lah. Tak kira lori kecil ke lori besar ke. Apabila buruh barang atas lori, maka lori tu pun bergerak, barang yang letak atas lori tu bergerak jugalah. Bila kita bubuh barang dalam troli, kita pun tolak troli, bergerak troli, barang yang dalam troli pun bergeraklah sebab kita tolak troli. Tu rupa zahir itu macam tupang turuk. Kalau berpegang putu di hati, bergerak hak dalam kereta, bergerak hak dalam bah ke dalam lori ke atas troli ke, bergerak hanya tupang turuk, kereta yang digerakkan oleh Allah, bah yang digerakkan oleh Allah, lori yang digerakkan oleh Allah, troli yang digerakkan oleh Allah, itu hanya tumpang turuk. Itu orang yang tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, kafir, tidak dinamakan orang yang beriman. Ini cerita hak kafir. Kemudian pembicaraan kita panjang dah. Cerita hak mana pegangan yang terpesong dalam rukun iman yang keenam ni. Ada terpesong sampai tahap kafir, ada terpesong khilaf ulama, dosa besar ataupun kafir. Ada terpesong tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, dosa besar. Contohnya Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama menghukumkan kafir, ulama menghukumkan dosa besar. Dia ada tiga ni hak terpesong dalam hukum makanan ni. Ada hak kafir, ada khilaf antara dosa besar ataupun kafir, ada hak ulama hanya menghukumkan dosa besar. Tapi dosa besar dia cerita sok mudah. Dosa besar dalam bab pegangan tak boleh nak banding dengan dosa besar syariat zahir. Tak solat, tak puasa, berjudi, minarak tu dosa besar syariat zahir. Dosa besar syariat hatinya riak, ujub, takabur, hasad. Tu dosa besar belaka. Tapi nak banding dengan dosa besar akidah, inilah sebesar-besar dosa yang malaikat akan catat dosa ni setiap saat, setiap masa, selama berpegang dengan akidah yang dosa besar ni. Kalau akidah hak kafir, tidak beriman, tu kekal neraka selama-lamanya. Ini bertaubat, kemudian solat puasanya wajib diqadakan kembali. Jadi saya contoh tadi hak terpesong rukun iman yang keenam, hak kafir tidak dihukumkan sebagai orang yang beriman. Walaupun kita kira ni bagi tempat kita ni, kitab Faridatul Faraid itu hak tu daripada mula kitab rukun iman macam kitab Al-Misbahul Munir, kemudian pergi pula pada pembicaraan mukhalafah pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan, masuk sifat qudrah, masuk sifat iradah, panjang. Dalam kitab Faridatul Faraid, kitab kita terdahulu sebelum kita ganti dengan kitab Al-Misbahul Munir. Kemudian di belakang untuk didatangkan pula Ahlussunnah wal Jamaahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana. Itu lebih detail dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi mana tempat kita ni. Tapi walau macam mana pun kita ni kelas umum. Ada orang yang memang daripada awal duduk sini, memang ada orang yang baru je ikut kelas ni contohnya, maka saya akan cerita secara umum. Bukan kata cerita jadi macam seolah-olahnya tak pandai, bukan. Kita cerita secara umum. Cerita cara perinci walaupun makna tempat tu sebelum tu dalam kitab, sebelum tu terperinci dah, masuk kitab ni pula kita terperinci pula.
tempat lain, masjid lain, kita akan terperinci dengan perinci yang sama sahaja. Saya tak ikut pada sesiapa. Ustaz, saya pandai dah, saya puas dah. Jadi saya pun tak erti lah seumpama tu. Kadang-kadang kita pandang diri kita. Saya tak pandang pada sesiapa, kita pandang secara umum. Sebab kadang-kadang orang yang pandai puas pun baru je pandai. Lepas pandai jadi puas. Buat orang lain macam mana? Biar dia orang lain tu terus ada cerita panjang lah. Jadi tu masalah. Jadi masalah seumpama tu. Sebab peringkat pernah saya mengajar kuliah subuh, kita penawar bagi hati, tajuk pembicaraan taubah, sifat mahmudah yang pertama. Kemudian kuliah duha pukul 9 pagi tempat yang sama, saya baca kitab Faridatul Faraid. Di belakang tu ada cerita bab tajuk taubah. Di belakang kitab Faridatul Faraid ada di kalangan orang yang belajar pesan pada orang berkenaan surau tu, royak ustaz, tadi panjang dah cerita bab taubah kuliah subuh, duha jadi stop. Oh, kata setara tu ada orang mengaji. Setara tu ada orang mengaji. Walaha hak mari kuliah subuh, hak mari kuliah duha bukan orang sama pun. Bukan orang sama pun. Kuliah subuhnya orang tempatan, orang luar tak ada. Kuliah duha orang tempatan di kerja dah, orang luar hak mari. Orang lain-lain, tapi mungkin adalah segelintir kecil, subuh dia ada, duha dia ada. Pesan mana? Duha kat arah masuk bab taubah, jangan duk cerita lagi. Subuh cerita dah. Kalau kita ada orang belajarnya tak tergambar seumpama tu. Yang orang tengah tu kan nyapa pun memang sah, tak cerdik. Sah tak cerdik. Sebab tu bila orang nyapa gitu, jetik tinggal lalu dah. Subuh kuliah lain, kitab lain. Duha kuliah lain, kitab lain. Kalau orang sama, macam duduk pondok. Duduk pondok orang sama je. Ada orang luar masuk orang sama je. Pagi tu gua baca satu kitab, tengah hari satu kitab. Kemudian satu kitab, walaupun bab yang sama, pembicaraan yang sama, tugu hurah dengan huraian yang sama. Walaupun pelajar, memang sahih pelajar yang sama. Tapi kita ngaji tak pernah sebut. Kalau nak kira puas ngaji pondok ni, dah mengaji kitab kecil-kecil, benda sama je. Hak tu gua ajar cek tu, kita pandai dah Oh, gong tu kan dah. Oi, pandai dah. Kalau ngaji Faridah, ambil Al-Misbahul Munir, isinya sama. Apa tu gajah? Pandai dah. Kita berasa. Tapi kita tak cakap gitu. Kadang-kadang satu-satu kitab tu, berapa kali khotang budak tahu? Ngaji kitab Faridatul Faraid, ngaji kitab Munyatul Musalli. Habis. Tunggu lain pula baca. Tunggu pula. Kadang-kadang di mesnya sama. Kuliah lain, ustaz lain. Baca pula Faridah, Munyatul Musalli. Kita tunggu pula. Hak dihurah sama je. Tak pernah kita kata jangan ya ke ustaz tu hurah dah sejik kitab Faridah. Ustaz tu sudah hurah, tak ada orang cakap gitu. Itu adab dengan ilmu. Itu adab dengan ilmu. Tambahan ini bab pegangan. Kita kira kuliah umum. Sekarang ni pula ada live pula dah secara umum. Hak respon yang saya terima bagai-bagai. Lepas tu saya kau ke mana pun, mana tempat sama sahaja. Puas tak payah mengaji, puas mengajar, tu ada masalah. Tak payah mengaji tu dah comel pula. Dah pandai dah, puas dah mengajar. Tapi kita tak pandai nak cerita, tak pandai pula. Boleh subuh taubah, duha taubah pula. Jadilah pada memang subuh orang tempatan. Duha barulah orang luar mai ramai. Memang tak ada kena-mengena orang mari tu. Jangan hurah lagi. Sebab subuh tak dipanjang dah ustaz hurah. Dah, kita hurah lah. Mana? Kalau kita juga tak tergambar lah seumpama tu. Tak tergambar perangai seumpama tu. Dia dalam bab rukun iman yang ke-6 ni ada orang yang okey daripada awal clear. Dia mengaji hanya dia panggil apa? Perangat, mengulang. Ataupun dia ngaji ni, dulu kita mengaji tak jelas mana dalil lah, sekarang jelas dalil. Tak ada masalah dah tu. Ada orang seumpama tu. Ada orang yang baru je, sebelum tu tak reti bab ni rukun iman ke-6. Ni rukun iman ni. Lepas reti jadi puas tak tahu lah.
Kalau tak ada rukun iman yang keenam ni, tidak berpegang, ataupun ni kena pegang putus. Kalau tawakuf ni maknanya dak belaka. Berpegang Allah yang menjadi pun tidak, berpegang makhluk menjadi pun tidak. Kafir lagi. Dia panggil tawakuf. Macam contohnya, berpegang Allah ada pun tidak, berpegang Allah tak ada pun tidak. Ni yang panggil dak belaka ni. Kafir. Berpegang qada qadar pun tidak. Berpegang makhluk ibkah pun tidak. Kafir. Tapi hak tidak berpegang, hak ijma' ulama menghukumkan kafir. Kalau tidak berpegang bab qada qadar, hak pandangan yang mengatakan khilaf dia sebesar ataupun kafir, ataupun pandangan menghukumkan dia sebesar atau hak lainlah pula. Ada orang yang berulang-ulang baru diberi turuk, berulang-ulang. Pernah satu kelas dalam kitab tu memang detail sungguh, beriman dengan qada qadar baik dan jahat. Apa contoh baik? Iman dan ta'ah, tu baik. Apa contoh jahat? Kufur dan maksiat, tu contoh perkara jahat. Baca kitab dan masing-masing pegang kitab, hura-hura termasuk kufur dan maksiat pun qada qadar Tuhan. Clear minggu pertama. Minggu kedua saya ulang balik. Baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan ulang balik. Minggu yang kedua. Minggu ketiga saya ulang lagi. Minggu ketiga baru tanya, ustaz, kufur maksiat pun Tuhan juga ke? Tiga minggu ada tu, tiga minggu pegang kitab. Minggu ketiga baru tanya, ustaz, kufur maksiat pun qada qadar Tuhan ke? Ada congok depan 2-3 minggu tu gapo dia? Bang apa ni? Mula-mula dengar dia bela-bela. Ni jam. Apa ni ustaz ni? Pelik. Kufur maksiat apa benda pula? Kira kalau minggu kedua tu dah ulang dah. Ayah. Tak ambil maknanya, tak ambil. Tak berpegang. Kalau tidak berpegang perkara jahat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengetahui seseorang memilih perkara yang jahat dan melakukan perkara yang jahat. Allah hanya mengetahui. Itu akidah yang khilaf dan sebesar ataupun kafir. Walaupun tidak ijma' kafir sekalipun, kalau dah sebesar sekalipun, cukup dah sebesar-besar dosa, amal ibadah, sembahyang puasa, haji, walaupun sah sekalipun, pahala tidak ada. Minggu kedua ulang. Ustaz ni tak habis-habis lagi, pelik Minggu ketiga ulang pula, ustaz hak jahat pun kufur maksiat Tuhan juga ke? Dah kitab tu kata gua ni. Dia seumpama tu, dia ada bagai-bagai. Ada pakai sudah tak boh. Pening tak boh. Payuh dia. Pakai lagi awal-awal. Bukan setakat pening tak boh. Ada sebab peringkat supaya ambil tindakan. Jangan dia stop kelah, berhentikan kelah tu. Apa mengelirukan, memeningkan. Siap suruh hentikan kelah. Hak ni hak audio lah. Hak audio. Orang cerita saya tak dengar, cuma orang takat hak saya tak tahulah. Orang hak kata suruh hentikan kelas tu, dia tak kata malang apa. Dia tak kata ustaz mana yang mengajar. Cuma dia wayak umum je. Ada satu malam kuliah maghrib di Masjid Putih, hak live dan Tano FM dalam bab pegangan tauhid, mengelirukan, memeningkan. Dia minta supaya masa tu yang cakap dari ini mufti yang cakap. Supaya Datuk Mufti ambil tindakan, hentikan. Nak kata kan? Tapi kalau hak Masjid Putih dengan FM tu memang saya ulang sungguh lah tu nya. Atau memang tak gerak tu. Memang tak gerak. Kalau tambah sikit satu, tambah sikit satu, gitu je. Memang tak ada hak tulis je. Tapi walaupun hak tulis sungguh, saya hak mengajar pun puas, habis tu puas dah lah. Tapi tak ke mana-mana pun kena ulang sebab dia terlampau terbuka umum dalam radio. Setengah orang tua sokong sangat. Bagus Haji hak sama je saya ulang tu. Bagus. Kita orang tua nak gitulah nak. Ulang tu dah apa? Dah sampai ke bila?
Tapi mana ulang-ulang tambah satu bab dia tambah. Habis masa sebab dia sampai masa dia pun nyala lampu. Nyala lampu tu kiranya kena cari stesen lah. Cari stesen. Maka kita pun mana kena khulasah balik daripada awal. Khulasah semula. Khulasah semula sebab apa? Sebab takut dengar sekali je. Mula-mula ulang yang sama, khulasah pun ulang yang sama. Dan sekarang ni hak mengajar ni sama juga live FB. Tapi mungkin hak mengajar ni orang yang mendengar memang nak mendengar. Kalau hak live dalam Terengganu FM, hak Masjid Abidin Masjid Putih tu, hak tu orang nak mendengar adalah orang yang kebetulan terdengar naik kereta maghrib pasang radio Terengganu FM, kok ada lagu Nustang. Dia bagi lagu pasang lagu Nustang kan. Buka-buka orang mengajar. Lepas tu malah dah nak tukar stesen. Kemungkinan gitu. Kemungkinan hok tengah dengar dalam radio hok ni suara masjid daripada Masjid Abidin hok live maghrib tu, kemungkinan hok tengah driver tu semayang pun dok lagi. Dok lagi tak apa, kukuk dia jamak, kukuk semayang pun dok. Tu lah dengar radio je. Jadi macam-macam. Hok tu memang saya ulang sungguh. Ulang-ulang sungguh. Sebab maklum balahnya bagai-bagai. Saya memang tak ada sungguh. Tak ada. Bab qada qadar ni memang tak ada. Saya tanya keluarga saya pun tak ada. Tanya adik-beradik saya pun tak ada. Saya tanya hak kawan-kawan kerja pun tak ada. Tak ada. Kepercayaan bab qada qadar tak ada, dia kata. Ramai yang cerita seumpama tu. Lepas tu kita nak ikut kehendak seseorang. Saya puas dah, tak usah ulang. Dah. Ini rukun iman. Ini rukun iman yang mana terkadang apabila keluar kenyataan-kenyataan yang nyata terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab rukun iman yang ke-6 ni, tidak ada pun respon daripada orang agama sendiri. Tidak ada pun respon daripada orang agama sendiri. Walaupun perkara itu secara live, secara terbuka, secara terang-terang. Berpegang Allah mengqadakkan segala-gala. Ini semua bercanggah dengan intelektual, dia kata. Tak logik. Jadi Allah ni macam diktator. Maka kita bab akidah kita kena dasarkan akidah atas logik akal. Tu secara terbuka, secara terang-terang. Tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa pun. Tak logik akal. Kalau Allah yang menentukan segala-gala, menetapkan segala-gala, Allah ni diktator, dia kata. Itu mana apa? Bercanggah dengan intelektual. Dengan logik, munasabah akal, tolak, kata dia. Cara terang-terang, ada apa-apa pun. Bukan siapa peringkat. Ada orang agama sendiri. Bila dengar dah macam Terengganu FM tu, saya pun tak pernah mengaji seumpama tu. Tak pernah mengaji macam mana. Ini rukun iman. Tak mula-mula nak kena belajar. Siapa peringkat orang agama sendiri pun, hak jahat bukan Allah tentukan. Saya orang yang mengajar agama yang menafikan ketentuan jahat ni 10 tahun dulu lagi. 10 tahun dulu saya hadapi dah. Mari mana orang mengaji ustaz dia ayatlah satu ustaz tu, dia kata tak logik Allah pergi tentukan benda yang Allah marah. Salah aja seumpama tu. Ustaz tu ngajar gitu. Dah benda jahat, kufur, maksiat, Allah marah. Allah suruh kita marah. Allah suruh kita sekat, cegah, halang. Lepas tu takkan benda yang Allah marah, Allah suruh kita marah, Allah suruh kita sekat, cegah, halang. Tiba benda tu benda Allah juga yang qadakkan. Mana boleh terima seumpama tu? Tak mengajar. Saya pernah bercakap orang-orang agama yang menyampaikan agama juga. Cerita dalam berkaitan dengan mengajar ni, kita kena tekan bab akidah, terutama sekali rukun iman yang ke-6. Terkadang rukun iman ke-6 jelas-jelas terang-terang, baik jahat qada qadar Tuhan, baik jahat qada qadar Tuhan, terang-terang hak jahat ni pun qada qadar Tuhan, ditajuk rukun iman yang ke-6. Tiba-tiba ada orang yang berpegang bahawa hak baik daripada Allah, hak tak baik daripada
kita sendiri. Dia ambil percakapan adab tu lah. Orang mengajar nak tutup majlis ilmu yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan. Itu adab percakapan, itu bukan pegangan. Dia ambil tu jadikan pegangan. Bila cerita supaya buat penekanan sikit, oh, ana ingat hak jahat memang bukan hak Tuhan. Ana ingat gitu juga. Ana lah. Ustaz kan? Tak boleh cakap saya. Ana. Kau tak kenal ana? Ana ingat kau jahat bukan ketentuan Tuhan. Oh, kita minta dia supaya tekan. Dia pun balas tu juga. Tahu tak kata kan? 10 tahun lepas kita. Salah dalam bab rukuk yang ke-6 ni habis ceritalah. Walaupun hak dosa besar sekalipun, tambah-tambah pula hak kafir. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, sehingga Allah pun tidak mengetahui. Itu memang kafir. Sampai masa berlaku secara tabi'i, semula jadi. Bukan Allah yang lakukan, itu kafir. Pegangan. Percakapan itu cerita apa? Itu percakapan asbab. Pisah, putus. Api, hangus. Itu percakapan asbab dia panggil. Pegangan, ni putus di hati kita, rukun iman yang ke-6. Itu hanya percakapan asbab. Tapi kalau berpegang, berlaku seumpama tu sebagaimana percakapan, maka itu pegangan yang tidak ada khilaf, itu pegangan yang kafir. Sama ada berlaku secara semula jadi ataupun berlaku secara tumpang turut. Jadi dalam kitab Wak Misal gerak cicing tu comel lah. Yang nampak gerak cicing je. Benda peseng turuk ni banyak lah. Tapi kita misal gerak cicing. Benda kecil tu pun Allah yang gerakkan. Hak lain-lain? Hak lain-lain. Yelah kalau zahir. Kalau kita kata kita gerakkan satu benda. Itu usaha kita di sunnah jemaah. Kita gerakkan satu benda, kita pun ikat. Macam kita kata kereta api tu. Ya, kereta api tak ngikat ada kereta api. Dia nanti sambung tu. Hak geraknya, hak enjinnya dia panggil kepala tau. Hak ni dia panggil gerobok. Apa? Gerobok tau ni hak ekor. Dan dia punya ni suti ni. Hak ni kepala. Yang ada enjinnya kepala je. Tahu? Lepas tu ekor ada enjin kau. Bukan dia jalan hal ini dulu, patah ini dulu ke kan? Ke dia ada U-turn kok tetapi siapa di stesen dia U-turn. Tidak gitu dah, dia ada enjin depan belakang kau. Macam gitu. Depan belakang. Jadi enjin ada depan ada belakang. Bila enjin tu bergerak maka lain bergeraklah sebab dia sambung. Hak tu kalau zahir macam turuk tu. Segala-galanya Allah yang buat. Gerobok pun Allah yang buat. Gerak apa benda yang dia gerobok tu, orang ke, barang ke, semua Allah buat. Ini akidah kita. Iyalah. Mana kalau terkira cukup simple, segala perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ialah kadang-kadang jumpa dengan orang ni, maknanya cara dia ra'i tu pelik lah kadang-kadang. Peluk cium Allah mujur, dia kata ustaz duk tekan bak akidah mujur, pelik. Yelah kita tak biasa gitu. peluk cium gitu. Rasa tak sedap. Tak biasa kan. Kalau jenis biasa tu tak apalah. Tapi nak ceritanya maknanya mujur sungguh. Sebab apa? Memang tak erti tu. Mayabang tak pernah tinggal. Tapi bab pegangan memang tak erti sungguh dia kata. Bukan saya tak erti, semua orang tak erti belaka. Hak dia tanya. Tak mengaji. Tak mengaji. Yelah hukum makan enam tu boleh bilang, bukan tak boleh bilang. Tapi tak ada dalam akidah. Bukan setakat kata perkara jahat, itu khilaf ulama ada sebesar atau kafir. Hak semula jadi ni, hak semula jadi, hak bahasa dia, hak fashion dia. Dan zahir dia gitu kan, pisah
luka putu, luka putu. Jak kecil lagi dah. Jangan main pisah tajam, luka putu, pisah buat. Pisah tu. Jangan main api, hangu. Itu cakapan asbab zahir. Itulah pandang kita daripada kecil sampai ke bila pun malaikat hak mukjizat. Nabi Ismail AS tak luk pada masa sembelih. Nabi Ibrahim AS tak hangu. Itu mukjizat. Hak berlaku, hak adat sama-samanya pisah putus. Api hangu. Itu hak adat hak berlaku sama-samanya. Tiba-tiba pegangan kita rukun yang keenam, putus tu qada perbuatan Allah. Hangu tu perbuatan Allah. Mana kalau tak tanam akidah ni, nak pegang macam mana? Akhirnya mengaku putus di hati dengan hak zahir. Pisahlah memutuskan semula jadi. Apilah yang menghanguskan. Ini pegangan masing-masing. Bukan cakap di mulut, itu asbab zahir. Maka pegang sebagaimana hak zahir, sebab tidak ditanamkan dengan ilmu akidah, ilmu kepercayaan. Pegang seumpama tu kafir, tak ada khilaf ulama. Tidak beriman. Solat, puasa kena qada balik. Siapa peringkat bab akidah ni? Bab akidah. Kalau nyata imam solat yang kita ikut berpegang dengan akidah yang kafir, dia mengaku Allah lama kini saya pegang gitu lah. Bukan imam tu saja yang wajib kena qada solat, anak makmum pun wajib kena qada solat. Jangan main. Walaupun itu kesalahan yang tersembunyi. Imam, kalau kita ngaji dalam hukum fiqh, kalau kesalahan imam yang tersembunyi, contohnya imam jadi imam dalam keadaan berhadas kecil ataupun besar, dia lupa nak ambil air semayang, dia lupa nak mandi wajib, contohlah, maka dia berhadas kecil, dia berhadas besar, tak sah solat. Tapi hadas kecil, hadas besar ni benda nampak ke tak? Benda tak nampak. Kemudian lepas solat tu imam pun beritahu, Allah saya kentut dah, tak ingat ambil semayang, misalnya. Ataupun Allah saya mandi tak niat mandi wajib lah, mandi biasa je. Tu pagut tu imam. Lepas solat subuh saya lupa mandi wajib, contohnya. Makmum solat okey je, sah dah solat, sebab itu benda yang tersembunyi. Cuma jangan makmum masbuk, sudahlah. Kalau makmum masbuk, Fatihahnya sempat baca sebahagian saja, ataupun tak sempat baca, masbuk imam rakaat dia pun rakaat, kiraannya imam tanggung lah Fatihah dia tu. Yang baki dia ke, yang satu Fatihah ke, imam tanggung. Nyata lepas salam imam beritahu saya tak ada wudu, maka hak masbuk tu kena kembali solat, masuk dalam solat kembali, tambah satu rakaat, sebab dia tidak ada Fatihah, dia tidak ada. Imam tanggung apa? Imam tak ada sembahyang. Jadi maknanya kalau kita tu Fatihah membaca sendiri muafiq, maka solat kita okeylah. Allah tak ingat kain pelekat ni kena kecil budak dah ni, dia ingat nak saling, dia ingat nak tukar. Tak ingat Allah kain pelekat ni memang kecil budak ni. Itu pun ni najis yang tersembunyi, tak nampak. Kalau makmum tu tak masbuk, okeylah makmum tu. Kalau masbuk, nak tambah rakaat balik lah. Sebab imam yang solat yang tidak sah, macam dia nak menanggung Fatihah. Sebab itu benda yang tersembunyi. Takkan sebelum solat, imam wuduk ada ke tak tu? Tak ingat kan? Kahai tu, ni ada cucu dia duk kelek, cucu duk riba cucu. Kahai mana tu? Kahai yang bekas kecil cucu ke? Takkan nak usung dia gitu, takkan nak periksa. Jadi nyata kemudiannya dia dalam keadaan berhadas ataupun dalam keadaan najis, mak tak ada masalah. Kalaulah imam tu pegangannya kafir, itu pun tersembunyi. Itu akidah masing-masing. Tapi walaupun tersembunyi, tapi ini bab kafir. Bab kafir ni tak sama macam hadas, tak sama macam najis. Bab kafir bukan kata imam saja kena ulang balik solat, anak makmum sekaliannya wajib kena ulang balik solat. Sebagai contoh kita kata, dia pura-pura saja. Dia pura-pura belajar agama, dia pun jadi imam. Orang yang asalnya bukan Islam, dia pun masuk Islam. Tapi masuk Islam pun pura-pura sebab dihantar oleh kerajaan dia. Kerajaan kafir tu hantar dia, mengaku masuk Islam, lepas tu belajar sebab jadi guru.
Jadi guru, jadi imam apa semua. Lepas habis tugas dia, dia pun balik sebelah negara dia. Dia pun beritahu saya masuk Islam pura-pura je. Saya dihantar oleh kerajaan untuk supaya jadi kucalana orang Islam ni. Diriwayat dia gitu. Mana dia tidak masuk Islam yang sebenar dan dia tidak beriman pun, dia tak percaya pun. Maka hak mana ikut solat orang tadi ni, banyak mana pun solat dia kena qada kembali. Sebab apa? Nyata dia beritahu dia tak ada pun Islam, iman tu tak ada. Dia hanya pura-pura saja. Walaupun perkara tu perkara yang tersembunyi. Takkan kita nak periksa awak ni orang asal bukan Islam, masuk Islam ni awak jujur ke tak ni, ataupun awak ni spy ni, dihantar oleh kerajaan awak ke? Itu pun dia tak boleh nak soal perkara yang seumpama tu, tak boleh nak periksa. Tapi dia dinyatakan kemudian dia ni hanya dihantar sebagai spy untuk kucai awak Islam lah. Kena qada habis solat. Sama juga dalam bab pegangan ni. Kalau imam tu kata saya berpegang selama ni akidah yang kufur, anak makmum semuanya kena qada balik solat. Sebab itulah bagi pihak yang nak melantik imam, bukan hanya memastikan imam Fatihah comel, surah pandai, bukan. Tanya bab akidah. Tanya bab akidah. Ni kita orang nak mengajar ni pun bukan tanya ilmu akidah. Orang nak mengajar ni pun suruh baca Quran. Tanya bacaan Quran, minta tauliah mengajar. Tanyalah bab ilmu, tanya bab akidah di sunnah jemaahnya macam mana. Tak tanya pun bab ilmu. Bukan nak lantik imam pun bukan tanya bab bacaan Quran saja, bukan teh. Oh, dia ingat Quran, dia hafaz Quran jadi imam. Tanya bab fiqhnya macam mana, bab hukum hakam fiqhnya macam mana. Sebab dia ni apa? Driver kepala solat. Bila kepala solat, dia kena arif berkaitan dengan hukum solat. Mana hak ekor ikut solat ni, kalau ada masalah boleh tanya kepala solat tu. Macam kepala orang bawa haji umrah tu, apa panggil apa tu? Ilah. Mutawi tu hak kepala dia tu. Kita boleh tanya dah hukum hakam bab haji umrah dengan dia. Boleh lah, sebab dia tukang bawa. Kali dia tukang bawa, kita tanya bab haji umrah, minta maaf saya dah tahu, saya bawa saja je. Awak dah akan ikut lain kali dah lah. Apa awak mutawih macam mana, bawa haji umrah macam mana, kerja awak dah terbawa haji umrah. Mana dia kena arif berkaitan hukum haji dan umrah. Sebab itu kerja dia bawa orang. Sama dengan imam, kerjanya bawa makmum. Jadi hukum akan fiqh kena halusi, boleh perjelaskan kepada anak makmum yang ikut belakang ni. Tapi bukan hanya tanya bab hukum fiqh saja, kena pastikan bab akidah. Kena pastikan bab akidah. Tapi akhir zaman hanya pastikan bab bacaan sahaja. Fiqh ada, akidah pun tak tanya. Kita anak makmum pun setakat nak dengar sedap kat tu je. Tak ada apa. Nak kata mana? Ini kedudukan akidah. Walaupun kesalahan akidah kesalahan tersembunyi, makna kita nak mampu kena qada kalau pegangan tu pegangan yang kafir. Keenam rukun termasuk qada dan qadar. Mana kira-kira lah. Kadang-kadang orang puas ni baru sebenarnya. Kira-kira saya duduk main bab ni memang 10 tahun dah. 10 tahun lebih dah. Duk tekan bab qada qadar. Selain daripada akidah tu salah kerana tak belajar, ada juga masalah salah pengajian. Kena tekan kau. Bab qada qadar salah pengajian. Cerita bab mengaku putus di hati, berpegang di akidah. Tiba-tiba ingat. Kalau tak ingat tak berpegang. Tak ingat kafir. Tu perkara pula nak kena ajar balik. Itu salah pengajian. Hak tak mengaji lah. Tapi kita dia nak kata orang ni, ustaz kita kenal dia tak belajar, rusing akidah. Jangan. Saya biasa jumpa orang yang simple saja. Biasa macam kita orang ramai je. Tapi kalau cerita bab qada qadar ni dia senyum je. Saya ngaji dah dengan ayah saya, tak kira saya duk sebut soal mudah. Tapi nak bagi nama qadariyah, nama jabariyah tu, saya tak erti lah nama tu. Tapi kalau salah gitu tu saya tahu salah. Tapi puak salah ni nama apa? Jabariyah, qadariyah. Tu tak erti tu. Sebab tak kira saya dah ajar nama tu.
Tak saya cuma ajar hak betulnya guana, hak salahnya guana. Hak salah ni nama gapo puak tu? Dia tak tahu. Tak kira ajar tu. Tak apa hak tu. Mana bila ajar tu dia suka sebab apa ni? Penambahan ilmu kepada dia. Lepas tu yang ada kata pula ada setengah ustaz mak saya tak belajar ustaz mana akidah arwah mak saya? Allah hidup tanya akidah arwah mak dia. Arwah mak tidak dia tanya lagi. Jangan orang dulu nampak gitu pun. Tapi akidah jangan main. Orang lain ni nampak comel uniform. Laki pun comel uniform, perempuan pun comel uniform, pakai tudung molek, pakai tutup molek. Orang budak timbul bulak learning, pakai tutup molek, pakai kelubung molek. Dia kata nak orang kafir Korea Selatan mati dia boleh ratak juga. Dia timbul learning kan. Ada orang kafir Korea Selatan ataupun dia penyanyi ratak apa dia? Dia bunuh diri, ratak, pakai tudung molek. Orang learning. Hak duk gendong mata mutu duk stokor nampak lo dalam tu pakai tudung juga. Nampak monggeng lo dalam tu nampak. Kan ni. Dia tak mutu tu. Pakai tudung juga. Hak kena takat-takat khalwat tu pakai tudung. Hak kena takat hak dalam hotel tu, hak takat hak siap dah tu, ada tudung learning. Kadang-kadang pakai purdah. Tapi pakai je purdahnya. Tanya bab agama tak reti. Pakai purdah, tutup comel dah. Tapi tutup, lepas tu dia pun ambil gambar, tayang. Ambil gambar, tayang. Ambil gambar, tayang. Tutup, benda nak tayang. Tutup, lepas tu tayang. Tayang satu dunia kan? Kan FB kan satu dunia kan? Tutup, tapi dia tayang pula. Mata punya celok. Putih lepuk sebelah. Putih lepuk tu bedok kawasan tu saja tak tahulah. Mata tu lagi besar fitnah. Kan nak ngorakkan mata dulu dah kenyik kan. Kan gitu. Mata dulu. Tengok, waktu tengok nampak dia respon ada. Tengok mata dulu. Nampak macam tutup tapi macam mana? Ilmu agamanya macam mana? Lepas tu yang duk kata orang dulu ustaz arwah dia tak belajar, jangan. Orang dulu bab akidah hak tu tetap dah tu. Tetap dah. Segala-galanya Tuhan tetap berlaku dah pada azal. Sampai masa berlaku semua kerjaan Tuhan. Kainat tak boleh bekah. Kita kena redha, kita kena sabar. Itu cakapan orang tua. Tuhan tetap berlaku dah pada azal. Tu qada. Hak berlaku ni semua kerjaan Tuhan. Tu qadar. Kainat tak boleh bekah. Boleh kau ni apa benda barang kainat tu? Kainat gapo pun tak tahu pula dah. Makhluk lah. Makhluk. Yang tu cakap kainat tak boleh bekah. Kita wajib redha, kena sabar, semua tu datang daripada Allah. Ni cakap mulut orang tua. Orang sekarang ni nampak rupa agama, kalau main FB, WhatsApp group apa semua, kalau masuk je bab pegangan, sunyi, sepi, tak ada respon. Ada seorang dia cerita, dia kata WhatsApp group dia tu bukan orang biasa ustaz-ustaz. Masuk bab pegang apa? Sunyi, sepi, tak ada respon. Tapi kalau masuk bab hukum hakam pekah, panjang lebar lah sambutannya. Ini akhir zaman. Sebab tu kena bab qada-qada memang ke mana pun kena ulang, kena tekan. Kita pun samalah orang mengaji faham molek. Ya bila kita boleh hurah cerita kepada anak-anak cucu kita. Itu tanggungjawab kita. Macam tadilah. Bila dia belajar dalam bab ni, dia tanya adik-beradik dia, tanya kawan keluarga binding dia, tanya anak pun tak erti, tanya kawan-kawan kerja pun tak erti belaka. Kena ambil peranan lah. Nabi peranan ni kena faham molek apa peringkat kita boleh cerita lagi comel, siapa boleh buat keluar dalil. Ni dalil pun dah buat keluar, mai duk puas dah. Ngapa dalil? Ahli sunnah jemaah dalilnya kok mana? Jabariyah dalilnya kok mana? Jadi salah faham tu. Biar tahu siapa ke dalil kok. Tak ada apa-apa ni. Kita ingat ke kafir beriman Allah tak ada, malaikat tak ada, kitab tu bukan daripada Allah, kiamat tak berlaku, itu memang kafir. Tapi bab qada dan qadar sama juga.
Menafikan qada, Allah tidak menentukan, sebab Allah pun tak tahu, itu kafir. Menafikan perbuatan Allah, semua yang berlaku tu berlaku saya semula jadi, itu pun kafir. Berlaku secara terpengaruh, itu pun kafir. Ijma' ulama. Kafir tidak dinamakan dia, akan barang siapa yang tidak percaya itu orang yang beriman. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'idah. Kafir dengan Allah, kafir dengan malaikat, kafir dengan kitab, kafir dengan rasul, kafir dengan hari kemudian, maka sesat sebagai sesat yang jauh. Kafir 5 je. Kafir dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian. Mana kafir dengan qada dan qadar? Tak didatangkan sini. Ini ayat ni. Kafir dengan qada dan qadar tidak didatangkan. Kafir dengan qada dan qadar masuk di bawah kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak beriman Allah menentukan, mana tidak beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu. Tidak beriman Allah yang mengqadarkan, Allah yang melakukan, berarti tidak beriman dengan Allah yang bersifat dengan qudrah. Mana kafir di qada dan qadar masuk di bawah kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab qada dan qadar adalah ta'alluq sifat qudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kafir dengan qada dan qadar berarti kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.